Salam sejahtera Malaysia. Mana ada kerajaan ni kejam. Kerajaan ni ikut undang-undang, tahu. Dan kerajaan ini tidak pun mengganggu mana-mana proses penghakiman, kehakiman di mahkamah. Ini buktinya. Mahkamah membenarkan isteri Daim Zainuddin dapat pasport ke London. Ramai orang tanya, apa sudah jadi dengan Daim Zainuddin, dengan isteri dia? Inilah buktinya. Mana ada jadi kejam ke zalim ke. Kalau memang boleh dibagi, kita dibagi oleh kerajaan. Kalau tidak boleh, tidaklah. Mahkamah tetap membenarkan isteri Daim dapat pasport ke London dan Venice. Naimah Khalid perlu ke London untuk berjumpa dengan peguamnya Dev Vasudevan dan Venice bagi pameran seni antarabangsa La Biennale. Jadi itu dia punya sebab lah. Mahkamah Seksyen di sini membenarkan permohonan Naimah Khalid, isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara untuk ke London dan Venice. Nampaknya isteri Daim Zainuddin tinggalkan Daim Zainuddin lah ni di Malaysia. Kesian Daim Zainuddin tertinggal di Malaysia. Rasanya kalau Daim Zainuddin sihat, mungkin dia pun boleh memohon juga pasport. Tapi sekarang ni Daim Zainuddin bukan lagi sesihat dulu. Dengar kata mata sebelah dia pun sudah rosak, sudah buta, dan dia pun terpaksa disorong-sorong dengan kursi roda. Yalah, sudah terlalu tua kan, sudah terlalu tua. Jadi memang isteri dia ditinggalkan dia untuk tinggalkan Daim Zainuddin untuk ke London dan Venice. Bukan sebab lain, jangan fikir yang bukan. Tapi memang sah istrinya tinggalkan Daim Zainuddin di Malaysia dan istrinya pergi ke London dan Venice. Okey, jadi Hakim Azrul Darus telah membenarkan permohonan itu selepas peguam iaitu M. Pura Verlan memaklumkan Naimah memohon untuk mendapatkan pasport mulai Ahad ini sehingga 25 Julai dan tidak dibantah oleh pihak pendakwaan. Timbalan pendakwa raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri mengesahkan perkara tersebut. Sehubungan itu, mahkamah telah memerintahkan Naimah untuk menyerahkan pasport kepada mahkamah selepas kembali ke Malaysia sebelum atau pada 27 Julai ini. Berdasarkan afidavit sokongan permohonan itu yang telah pun diperoleh oleh media, Naimah berkata beliau perlu ke London untuk berjumpa dengan peguamnya di sana iaitu Dev Vasudevan, dan daripada Gulbenkian Andonian Solicitor dan Venice bagi pameran seni antarabangsa La Biennale di Venezia dari 6 hingga 20 Julai ini. Jadi kata kenyataan itu, saya menghadiri pameran seni ini dalam kapasiti saya sebagai pengurusi lembaga pemegang amanah untuk Yayasan Ilham, sebuah yayasan bukan keuntungan yang ditubuhkan untuk menjalankan kerja filantropi dan amal, termasuk mempromosikan dan pertukaran seni, budaya serta pendidikan, katanya dalam afidavit itu. Menurutnya, pemilihan tarikh itu disebabkan temu janji ditetapkan berdasarkan masa lapang individu yang beliau akan jumpa dalam perjalanan terbabil. Okey, so seperti yang kita tahu, Naimah 66 tahun ini sudah didakwa di Mahkamah Session di atas pertuduhan gagal mematuhi notis agar mengisytiharkan harta termasuk Menara Ilham serta beberapa aset lain di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Jadi suaminya juga iaitu Daim Zainuddin yang sekarang ini berusia 85 tahun juga turut didakwa atas pertuduhan yang sama, membabitkan 1 akaun bank, 7 kenderaan mewah, 38 serikat dan 25 hartanah. Pertuduhan terhadap mereka dikemukakan mengikut Seksyen 36-2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM100,000 jika sabit kesalahan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal.
Lepas itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024. Diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altan Tuya Saribu memohon penghakiman sebanyak 5 juta ringgit Malaysia dikuatkuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan 2 lagi bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas. Dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas, keluarga itu meminta Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah Seksyen 33.1 Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi, jumlah terakruh sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh Hakim Perbicaraan Wazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh afidavit yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaur Deo. Sanjit berkata kerajaan memfailkan afidavit awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan Razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjit berkata ibu bapa Altan Tuya Saribu Setev dan Altan Setet Seg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan dan Razak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altan Tuya, telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu, keluarga Altan Tuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altan Tuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubhat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan imigresen di Australia pada tahun lepas kini menetap di Canberra dan Azilah banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Wazir berkata beliau terpaksa menunggu inferens bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau membayar saksi dalam prosiding saman itu. Wazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Altan Tuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan ged tentera. Beliau berkata, kelakuan Razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inferens yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya, Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Altan Tuya. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman.
bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri, tahu. Bekas orang dia sendiri, orang kanan dia sendiri. Saman bersatu. Nah, inikah kehebatan bersatu? Suhaili menyaman bersatu. Dan mohon pengisytiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah. Ahli Parlimen Labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahya sebagai defendant. Nasib baik bukan Mehdi Yassin. Ialah apa kena mengena dengan Mehdi Yassin pula kan. Pernyataan tuntutan Suhaili itu beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 Lembaga Berdisiplin Bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1(f) dalam perlembagaan parti. Beliau berkata, surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin itu secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023. Susulan daripada itu, Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui Setiausaha Agung Bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan, katanya dalam kenyataan itu. Jadi ini pening kepala sudah ni. Jadi yang penting memang rasanya Suhaili ini memang sudah hilang sabar dan sekarang dia betul-betul saman. Dia betul-betul saman bersatu. Kali ini memang betul dia marah lah. Okey, jadi inilah kehebatan bersatu, kena saman oleh ahli sendiri, bekas ahli sendiri. Dulu ahli, sekarang bekas lah. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Satu Malaysia tahulah siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu dia pergilah minta derma, minta tolong supaya dia dapat bayar saman. Siapa dia?
Saya bagi clue sikit lah. Dianya bekas UMNO. Lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya, dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO. Siapa dia? Papa Gomo lah. Siapa lagi? Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar. Dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara. Dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara 3 tahun maksimum. Dia boleh dipenjara 3 tahun. Kesian Papa Gomo. Kalau Papa Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papa Gomo. Muda lagi rupanya manusia ni. Baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun. Wah, rupanya muda lagi Papa Gomo ni. Papa Gomo tidak fikir panjang kan tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun, dia sudah ada rekod jenayah sebagai banduan. Papa Gomo memang dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum atau denda RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Silap-silap sudahlah kena penjara 3 tahun, kena denda lagi RM5,000. Kenapa? Kerana Papa Gomo telah didakwa dengan dakwaan apa? Apa itu? Papa Gomo telah menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermart dan N Superstores Sdn Bhd terhadap Sultan Ibrahim, yang menghadap Sultan Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Dulu ada satu isu itu jadi isu yang panas, isu yang menjadi akhirnya sangat-sangat panas. Akhirnya yang di Pertuan Agong campur rasanya di Pertuan Agong terpaksa untuk dirayu oleh pemilik KK Supermart and Superstores Sdn Bhd ini untuk dia minta ampun, merafak sembah minta ampun. Yalah, takkanlah pemilik KK Supermart ni jumpa dia orang pula, takkan dia jumpa Papa Gomo pula, mestilah dia minta ampun, minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia, iaitu di Pertuan Agong. Jadi kerana itu dia itu Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan yang bersifat menghasut. Hairan jugalah, Papa Gomo kena. Lepas tu siapa lagi? Che Gubrad pun kena. Siapa lagi? Entahlah siapa lagi lepas ni. Jadi anda rasa adakah Papa Gomo akan menang atau kalah? Kalau dia menang, macam mana dia boleh menang? Kalau dia kalah, kenapa dia kalah? Kalau dia kalah, yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5,000, mungkin Papa Gomo hanya senyum-senyum je, senangnya RM5,000. Tapi kalau kena penjara, ambil kau akan jadi ada rekod jenayah sebagai banduan. Mungkin banduan Papa Gomo jadi banduan apa tu? Banduan hebat VIP. Dapat makan roti percuma. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Apa pula perkembangan terkini untuk Che Gubrad yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat pelbagai cara untuk diperkenalkan. Okey, jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Tapi apa boleh buat? Itulah realiti dia. Ini perkembangan terbaru untuk kes hasutan Che Gubrad 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan
menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Facebook. Paling hebat lah, ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan Che Gubad yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi, tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agung. Waduh, macam mana lah ada manusia begini nih. Tapi masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini kita dengarlah perbicaraan kes Badrul Hisham atau Che Gubad yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agung. Hairan jugalah, sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa. Sudah lupa bahawa kita menganggap raja-raja kita ni berdaulat. Tapi sekarang bukan main lagi, siap ada kena dakwa hasutan, menghasut di Pertuan Agung lagi di mahkamah. Siapa dia? Che Gubad yang menghasut di Pertuan Agung, yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Che Gubad kalahkan mahkamah? Bolehkah Che Gubad menang dalam kes satu sultan ini? Ingat, yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dihasut yang di Pertuan Agung. Jadi yang hakim nanti ini, Hakim Siti Aminah Ghazali, menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Jadi apakah yang dia bakal hadapi Badrul Hisham, Che Gubad sekarang 45 tahun ini disiasat apa itu menghasut lepas mengikut perenggan, boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 akta yang sama, yaitu Akta Hasutan 1948, yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bertambah lagi lah koleksi nanti. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah. Dua nih, fitnah, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung. Jadi dia boleh, untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah nasib Che Gubad ini? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang, bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih, raja kita, apalagi yang di Pertuan Agung pula tuh. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah Che Gubad ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye.